Okey, Assalamualaikum. Salam Sabtu 17 Oktober 12:24 tengah hari. Okey, kita sambung lagi cerita berkenaan moving average. Kalau video lepas kita dah tengok macam mana pengiraan moving average dibuat. Moving average ataupun SMA ataupun MA, bukannya yang EMA, MA dulu. Di mana kita mendapatkan purata bersumber kita sama ada kita nak bagi high ke, low ke, close ke, open ke, dan kita berdasarkan purata berapa, kalau ini daily, hari ke belakang ataupun bilangan candle ke belakang. Okay, itu asas dia. Okay, mungkin pada yang dah tahu mungkin rasa asas ni macam benda-benda yang tak penting, tapi bagi saya benda ni memang asas, tapi dia sangat penting. Kalau tidak, kalau kita tak faham macam mana kiraan tu dibuat, tak mungkin kita boleh faham apa nak guna nanti. Macam mana nak guna dia, kenapa orang guna, kenapa wujudnya moving average tu, betul tak? Jadi kita kena faham. Kita tak perlu orang kata terlalu detail sampai pengiraan dia, terutama sekali macam EMA kan, dia ada tambah tolak bahagi lah apa semua. Tapi kita tahu dari mana datangnya, macam mana kiraan tu dibuat. Cukup. Sekadar itu pun dah cukup. Okay, sebelum saya teruskan dengan MA tu, kalau kita tukar chart ni kepada line chart, kita akan dapat garisan yang sama, lebih kurang sama juga dengan MA tadi. Tapi MA tu kemungkinan besar kita akan dapat dia mungkin dia lebih rendah atau lebih tinggi disebabkan pengiraan dia yang lagging, dan dia purata. Kita ambil purata. Jadi dia sama je macam yang garisan yang hitam ni, dia closing kan, line chart. So moving average semua dalam keadaan line chart. Okay. Yang seterusnya, penggunaan moving average ni, dia salah satulah, dia memperhalusi pergerakan kalau kita menggunakan candle. Kan candle ni kita ada high, low, open, close. High, low, open, close. High, low, open, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Dia memperhalusi. Dia orang kata, kalau kita tengok candle ni kan nampak kejap, kan ada tinggi ada rendah, ada tinggi ada rendah je. Tapi kalau kita menggunakan moving average dia kita nampak dia lebih smooth lah, macam minum Nescafe tu kan, dia lebih licin lah. Tapi benda ni kalau kita tukar kepada line chart pun lebih jelas. Tak perlu pakai moving average pun kita dah nampak. Okay. Bila kita nampak disebabkan dia dalam, kita kata dia lebih smooth, jadi salah satu tujuan dia untuk kita melihat arah trend. Tanpa ada moving average sekalipun, kena ingat kita kena ingat balik, moving average tu asalnya daripada harga. Jadi moving average tu dengan candle ni sama, tak ada beza pun. Okay, dia menunjukkan carta ketika ini sedang buat apa. Tanpa moving average kita dah nampak harga ni memang menaik. Kenapa kita kata dia menaik? Kalau kata kita bermula paling rendah lah kat sini, ni paparan kita sekarang ni, kata ni bulan Mac, ni dalam bulan Mac, ini paling rendah dan ini paling tinggi. Ini adalah harga sekarang. Kalau kita tengok harga paling rendah dulu 12 sen dan sekarang 68 sen. Okay. Kita automatik dah nampak secara jelas yang harga ni memang sedang menaik. Dalam keadaan harga yang sedang menaik itu, kita boleh kata dia dalam mood orang membeli lah. Walaupun dalam setiap hari ni ada beli jual, tapi secara keseluruhan dia sedang menaik. Senang cerita, dulu 12 sen, sekarang 68 sen. Okay. Jadi kalau kita letak moving average, disebabkan dia mengikut harga, kita akan nampak
moving average ni akan nampak menaik lah. Nampak menaik sebab apa? Nilai ni lebih rendah daripada sini. Nilai yang ni lebih rendah daripada sini. Ataupun kita kata ni lebih tinggi daripada ni lebih tinggi daripada ni. Nilai yang ni lebih tinggi daripada ni. Nilai yang ni rendah daripada ni. Rendah daripada ni, tapi masih tinggi daripada ni, masih tinggi daripada ni, masih tinggi daripada ni. Jadi kita boleh kata moving average tu kita boleh guna dia sebagai penunjuk arah. Okey. Kalau ikut contoh ni saya pakai 5. Okay. Ni yang kedua lah. Tadi yang pertama dia penunjuk arah. Yang pertama dia mencantikkan rupa bentuk ni, mana kita memperhalusi pergerakan harga. Yang kedua dia menunjukkan arah, sama ada tengah naik ke, tengah turun ke, tengah tak buat apa ke, melintang kan. Ini consider melintang lah ni. Sebab apa? Pergerakan harga dia dalam range yang begini saja. Berbeza dengan ketika dia sedang yang macam ni. Ni sedang macam ni dalam range, ni tengah naik. So, tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, setinggal yang keberapa, yang keempat. Tadi kita pakai 5. Jadi semakin banyak nombor yang kita buat, maknanya pengiraan dia semakin ke belakang. Jadi dia akan jadi, senang cerita dia akan jadi semakin, garisan ni akan semakin lambat. Kalau kita contohlah, saya tukar pada 10. Kita akan nampak garisan dia macam ni. Kalau saya tukar kepada 20, dia semakin tak sama. Macam yang 5 tadi dia dekat dengan harga, bila 10 agak jauh. Dan kalau kita tambah kepada 20, dia dah nampak macam semakin jauh dengan harga. Kalau kita tambah lagi 50, lagi jauh. Dan kita tambah lagi, katalah 100. Sikit pula, okay. 100, lagi jauh. Dan kalau kita ambil 200, semakin jauh. Dia semakin jauh daripada harga. Dan setiap nombor yang saya sebut tadi tu, bermula dari 5, 10, 20, 50 dan 200 adalah common nombor. Dalam banyak-banyak nombor yang digunakan, itulah common nombor yang number yang selalu digunakan. Okay, kenapa 5? Kemungkinan besar kita kata 5 disebabkan dalam satu minggu ada 5 hari trading. Jadi kita pakai 5 lah. Kalau kata 10, mungkin disebabkan kita kata 2 minggu. 20. Kalau 10, 2 minggu, 5. Kalau kata 20 mungkin untuk 1 bulan. Sebab dalam 1 bulan ada 4 minggu, 1 minggu 5 hari, 5 kali 4, 20. Mungkin 20 tu, kalau kita kaya moving average 20 tu untuk mewakili lebih kurang 1 bulan. 100 dan 200. Okay. Maknanya kalau kita tukar nombor tu, dia semakin lama semakin jauh lah daripada harga. Okay, yang keempat ataupun kelima, yang paling menarik, bila kita gabungkan antara dua moving average. Ini yang dikatakan agak menarik. Okay. Kenapa menarik? Kita mulakan dulu dengan 5. Okay, garisan merah ni 5. Dan nombor 2 saya tambah, kita pakai 10. Kita pakai moving average 5 dan 10. Okay, kalau kita perhatikan, saya tak boleh nak matikan candle ni. Boleh tak pakai ni? Sama juga. Baca sama juga. Tak apalah. Okay. Kalau kita perhatikan, apabila harga mula menaik ke atas, kita ambil kawasan sini lah. Okay, ni cantik. Bila kita nampak, so biru ni 10, 5 ni kat bawah. Kalau kata harga garisan yang lebih rendah, 5 ni di bawah daripada garisan yang lebih tinggi ataupun lebih lambat, mana 10 kat sini, 5 kat sini, dan harganya berada di bawah, kita nampak pergerakan harga tu lebih ke menuju ke bawah. Ini rupa bentuk yang dah jadi, rupa bentuk dah jadi. Dan apabila benda ni berubah, pada arah sini dia mula berubah, di mana merah ni pula di atas,
Contoh merah ni mewakili 5 dan 10 di bawah. Dan kita nampak dah harga berada di atas. Kita nampak harga tu mula berubah arah daripada dia menurun dan dia mula menaik. Kenapa kita tahu dia naik? Sebab dari mula tadi kita dah kata, kalau kata harga sekarang ni 10 sen, harga kat sini dah jadi 19 sen. Itu kita kata naik. Kalau kat sini harga 19 sen turun ke bawah 9 sen, maknanya dia menurun. Jadi daripada konsep yang kita dapat ni, dua persilangan moving average yang selalu diguna pakailah, saya bagi contoh 5-10 dulu, memberikan kita satu gambaran sekiranya berlaku persilangan antara dua ni, kemungkinan besar dia bukan wajib, kemungkinan besar perubahan harga tu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Tetapi satu benda yang kita ingat, wajib ingat, moving average ni bergantung kepada harga. Bukannya harga bergantung kepada moving average. Apa yang saya tunjuk sekarang ni benda yang dah jadi. Jadi bila saya kata sekarang ni bersilang, kemungkinan dia akan naik. Sebab benda ni dah jadi. Kalau kita sedang berada dalam kejadian inilah, sini, dia dah bersilang, belum tentu dia nak naik. Jadi harga ni yang kena gerak dulu, barulah moving average ni akan ikut. Dia makin gerak, kena ikut. Harga ni kena gerak. Saya tekankan kat sini bukan apa, sebab kadang-kadang bila kita fokus pada moving average tapi kita tak fokus pada harga. Harga ni yang menggerakkan moving average. Jadi kalau boleh kita fokus pada harga, moving average ni sebagai bantuan untuk melihat trend lah. Jadi begitulah cerita dia. Okay ya. So kat sini kita nampak dia bersilang. Kita nampak lagi bersilang kat sini. Kita nampak dia bersilang kat sini. Kita nampak lagi dia bersilang kat sini. Okay. Kita nampak dia bersilang kat sini. Bersilang balik kat sini. Okay, dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai dua moving average yang nombor yang berlainan, dan punya period itu berlainan, kita boleh membuat jangkaan sekiranya salah satu tu bersilang. Kalau kata nak harga, kebiasaannya kalau harga ni sedang menaik, moving average yang lebih rendah akan berada di atas. Merah ni 5 di atas dan 10 biasanya di bawah. Okay. Kita tengok yang terakhir. Okay. Dalam keadaan harga sedang melintang macam ni, kena ingat sebab kita pakai purata, bila harga tu tidak bergerak naik turun, tak adalah pergerakan yang signifikan, kita akan dapat pergerakan moving average ni pun akan jadi yang sama juga. Kejap lagi dia bersilang, kejap lagi dia bersilang balik. Kejap lagi dia bersilang, kejap lagi dia bersilang balik. Jadi kalau kata kita nak gunakan terus persilangan tu sebagai signal untuk buy ataupun sell, ada kemungkinan tak semuanya akan menjadi. Tak semua akan menjadi. Ni, bersilang, mana lagi? Sini bersilang. Tak semua. Jadi kalau keadaan tu dalam keadaan yang melintang. Macam mana kita tahu melintang? Sebab harga ni gitu je. Sebab sekarang dia gitu, macam ni. Moving average pun jadi macam ni. Sebab tu kalau siapa yang fokus pada moving average, kita akan dapat banyak masalah. Paling banyak masalah ketika harga yang sedang bersilang macam ni. Dia melintang. Bila melintang, kita kata dia dalam keadaan sideways, memang moving average ni susah nak pakai. Tak boleh nak pakai pun. Cuma kalau kita nampak sekejap bersilang, kejap silang balik, kejap silang balik, kita boleh kata harga sekarang dalam keadaan trendless ataupun dia dalam keadaan sideways. Itu dah pasti. Itu jawapan yang pasti. Maknanya kalau kata
Kejap lagi Kang dia bersilang, kita beli kan, bersilang kena jual. Bersilang beli, bersilang jual. Asyik kena bersilang beli, bersilang jual. Terus kita dalam kepala otak kita dah boleh kata, ini dia tengah sideway. So sideway layanan trading tak sama macam kita layan harga yang sedang trending menaik Sideway dia lain. Sideway ni belilah kat support, jual kat resistance. Okay. Jadi kita dah faham sikit berkenaan moving average tadi. Okay. Apa kata kalau saya tukar nombor tu tinggikan sikit? Saya pakai 10 pula, paling rendah. Terus saya pakai 20. Okay. Nampak? Ingat tadi kita dah buat mula-mula tadi. Ada cerita di mana kalau kita menambah nombor tu lebih tinggi, pergerakan moving average tu akan lebih smooth. Mana lebih halus berbanding dengan 5 tadi. 5 tadi akan ikut harga tu lebih dekat. Jadi kita nampak macam kejap naik, kejap turun. Tapi kalau kita tukar nombor tu semakin besar sikit, semakin besar sikit dan kita akan nampak lebih smooth. Di mana kalau kata persilangan ni untuk kita start entry, kita tak ada lagi bersilang untuk jual. Sini ada. Lepas tu dia bersilang balik. Lepas tu sini bersilang. Lepas tu ni bersilang balik. Jadi persilangan dia tu tak banyak. Tak banyak berbanding dengan 5 dengan 10 tadi. Tapi kalau 5 tadi kita pakai, kalau kita tengok area sini, kalau perasan kalau kita pakai kat sini, 5 punya signal untuk katalah buy katalah bersilang tu buy, tapi untuk trading tak semestinya. Ni cuma contoh saja. Kat sini lagi kita dah dapat persilangan. Sedangkan kalau kita pakai 5, 10, 20, bersilang dekat sini. Sampaikan kita akan rasa, alamak, kalau pakai ni lagi lambat. Ni lagi cepat beli, sini lagi lambat. Okey, memang kita akan berfikir yang begitu. Tapi cepat signal dapat, maknanya lebih kecil nombor moving average yang kita guna untuk melihat persilangan, lebih banyak signal yang akan keluar. Bersilang satu, bersilang. Lebih lambat ataupun lebih besar nombor yang kita buat, lebih sikit dia punya persilangan. Dan kalau kata dia dalam trend, lebih lama ataupun lebih lama lah baru signal untuk bersilang tu muncul kembali. Jadi penggunaan nombor tu ada apa ni yang kata, ada signifikan jugalah. Nombor apa yang kita nak guna. So kalau kata saya tukar lagi, saya tukar tadi, saya pakai 20 dan juga 50. 50. Okay. Lagi best, di mana persilangan hanya berada di sini. Kita tak ada persilangan kat sini. Sampai sekarang, baru kat sini dia bersilang. Jadi kalau bayangkan kalau kita beli, kalau kita beli, sampai sini barulah kita kata, okey lah, aku nak jual lah. Kata nak jual sebab dia dah bersilang, merah dah duduk bawah. Banyak. Banyak. Okey Kalau kita tambah lagi, tadi kita ambil 50 dan juga 100. Lagi lambat, di mana kita hanya dapat signal untuk katalah entry di sini. Tetapi sampai sekarang, kita masih lagi dalam keadaan, buat apa nak jual, relax lah. Malu bersilang lagi, jauh lagi ni kan. Betul tak? So, adakah kalau kita guna nombor yang lebih tinggi, kombinasi dia macam yang sekarang ni 50 dengan 100, lebih baik? Lebih baik? Tak. Jawapan dia tak. Sebab kalau kita entry ni okey, tapi masa exit nanti akan dapat satu masalah besar. Jadi kita boleh patah balik ke belakang. Contoh kita tengok sini. Okey juga ni Okey pula. Silang kat sini. Okey juga Dia saya nak tunjuk mana. Saya tunjuk ni lah. Ini champion. Kalau ikutkan kita pakai untuk chart yang begini, yang dia sedang laju ni, kita katalah kita beli kat sini, sampai sekarang kita tak jual lagi. Tapi tengok harga dia. Kita beli kat sini, harga dah lagi rendah daripada apa yang kita beli. Jadi kalau kita pakai moving average yang terlalu besar, contoh untuk chart yang bergerak begitu laju,
tak sesuai kalau kita menggunakan persilangan ni sebagai signal untuk anti